Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera pada mereka yang tidak beragama Islam. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Pada video kali ini saya akan bicarakan tentang keraguan-keraguan yang ditimbulkan oleh mereka yang telah pun murtad, orang Melayu murtad, yang menimbulkan berbagai keraguan tentang agama Islam dan meminta supaya orang Islam menjawabnya. Beberapa persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh mereka yang murtad. Antaranya, persoalan tersebut ialah orang Islam sembahyang menghadap Kaabah. Kaabah adalah batu. Berarti orang Islam menyembah batu. Bukankah itu syirik? Soalan yang kedua, ataupun keraguan yang kedua yang ditimbulkan ialah orang Islam mendakwa bahawa peristiwa Isra dan Mi'raj berlaku di peristiwa syariat Islam mensyaratkan sembahyang. Daripada 50 waktu kepada 5 waktu, turun sikit demi sikit. Akhirnya Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyampaikan kepada umatnya bahawa sembahyang ada 5 waktu. Bukankah ini diambil pada peristiwa kedatangan Nabi Ibrahim bertemu Allah SWT untuk menghancurkan Sodom? Ya? Angka daripada 50 kepada 5 itu ada kaitan dengan ajaran Bible. Jadi Quran merupakan ciptaan daripada Bible. Antara yang lain, umat Islam sembahyang 5 waktu. Daripada Isya, Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib. Ini semua ada kaitan peristiwa di mana Yesus disalib. Sejauh manakah kebenaran ini? Dan banyak lagi persoalan-persoalan yang ditimbulkan. InsyaAllah saya akan cuba jawab satu persatu. Dalam video ini saya hanya menjawab soalan yang pertama, iaitu, wahai orang Islam, kamu sembahyang dengan dakwaan menyembah Allah yang Esa, tetapi kamu menghadap kiblat dan kiblat kamu ialah Kaabah. Kaabah dibuat daripada batu, berarti kamu menyembah Kaabah dan kamu menyembah batu. Bukankah itu satu amalan syirik? Ya? Yang dimurkai oleh Allah SWT. Allah amat murka kepada mereka yang melakukan syirik dengan menyembah berhala. Kerana persamaan berhala pada batu dan Kaabah juga berbatu. Inilah kemusykilan ataupun keraguan pertama yang ditimbulkan oleh kelompok Melayu murtad yang mendakwa. Perkara inilah yang menyebabkan beliau tertanya-tanya kebenaran Islam dan akhirnya murtad masuk agama Kristian. Saya akan bagi penjelasan perkara ini dengan memberikan perbandingan di antara Bible dan Al-Quran. Bersama saya Bible, saya ada Bible King James Version dalam bahasa Inggeris. Saya juga ada Bible Good News Bible dalam bahasa Inggeris. Saya juga ada Bible The Guardian's International juga dalam bahasa Inggeris. Saya ada Alkitab terjemahan dalam bahasa Melayu. Ya. Saya juga ada beberapa Bible dalam bahasa Melayu. Ya. Dan juga Gospel Phillips yang menjadi kontroversi juga dalam bahasa Inggeris. Saya juga ada Bible Gospel dalam bahasa New Testament dalam bahasa Arab. Di samping itu tuan-tuan juga boleh rujuk dalam online berbagai versi Bible yang ada dalam online. Dalam masa yang sama saya juga akan merujuk kepada Al-Quranul Karim yang menjadi pegangan umat Islam, kitab suci bagi umat Islam. Uniknya tuan-tuan sekalian, umat Islam kita memiliki satu Al-Quran. Di mana saja kita berada, sama ada di Malaysia, di Indonesia, di Jepun, di Amerika, di Afrika, di Meksiko, di negara Arab, ataupun di mana saja kamu berada, kita memiliki satu Quran, satu versi. Semuanya sama, tidak ada berbeza. Inilah yang menyebabkan Yusuf ST teruja dengan Islam. Salah sebab Yusuf ST teruja dengan Islam, sebab dalam Bible melihat terdapat banyak versi Bible. Dan yang jadi masalah kadang-kala di antara satu versi dengan versi yang lain berbeza ayatnya. Bahkan kadang-kala isi kandungnya juga bercanggah. Saya dah jelaskan sebahagian percanggahan-percanggahan versi dalam Bible ini dalam video-video yang sebelum ini. Cumanya keunikan umat Islam ada satu versi Al-Quran di mana saja mereka berada, tetapi Kristian memiliki versi-versi yang berbeza. Bukan hanya versi berbeza, bahkan dengan banyaknya kelompok Kristian yang berbeza,
mereka juga memiliki jumlah buku dalam Bible yang berbeza. Saya tujukan perbincangan ini kepada mereka yang murtad. Yang kedua, kepada mereka yang cuba mencari kelemahan Islam. Yang ketiga, kepada mereka yang sedang mencari-cari kebenaran. Moga-moga kebenaran akan terbentang di hadapan kamu semua. Dan yang keempat, kepada mereka yang sedang berusaha untuk meningkatkan keimanan mereka dengan melihat kebenaran demi kebenaran yang ada. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, Bible ada banyak kelompok ataupun domination. Yang jadi masalah, mereka bukan hanya mempunyai versi yang berbeza, bahkan bilangan kitab juga berbeza. Kitab yang dinamakan Bible terdiri pada kitab-kitab yang banyak. Cumanya, daripada domination yang terkenal, antaranya ialah Katolik, Protestan, Orthodox, Anglican, termasuklah kelompok-kelompok yang lain. Lebih pada 2,000 domination yang ada di seluruh dunia ini. Namun demikian, yang jadi lebih parah ialah setiap domination ataupun domination ini mempunyai buku yang berbeza. Walaupun Bible, tetapi jumlah buku yang berbeza. Ambil contoh, Katolik mempercayai bahawa Bible mereka hanya terdiri pada 66 buku. 39 daripada Old Testament, 27 daripada New Testament. Manakala Katolik pula percaya kitab mereka terdiri pada 73 buku. Protestan menganggap the rest of the book yang dipercayai oleh orang ramai itu dianggap sebagai apocryphal, buku yang tidak autentik. Termasuklah buku yang lain yang dipegang oleh Katolik selain daripada 66 ini dianggap sebagai apocryphal. Di mana Katolik percaya bahawa kitab suci mereka Bible terdiri pada 73 buku. 46 Old Testament, 27 daripada New Testament. Manakala Orthodox pula percaya kitab suci mereka terdiri pada 80 buku. 53 daripada Old Testament, 27 daripada New Testament. Cuba lihat di sini. Perhatikan betul-betul. Protestan percaya kitab mereka terdiri pada 66 buku. Katolik percaya kitab mereka terdiri pada 73 buku. Orthodox percaya kitab mereka terdiri pada 80 buku. Mana yang betul? 66 ke? 73 ke? 80 ke? Mana satu yang betul? Ini satu persoalan yang perlu dipikirkan secara mendalam. Berbanding dengan Al-Quran, kita ada satu Al-Quran, satu versi di mana saja. Inilah yang disebutkan oleh Yusuf Estate, di mana kehebatan Al-Quran, mereka ada, umat Islam ada satu versi, satu kitab di mana saja. Dan ini tidak mungkin berlaku di kalangan orang Kristian yang ada satu Bible, satu versi yang sama. Okey. Kembali kepada persoalan yang ditimbulkan. Umat Islam mendakwa bersembayang menyembah Allah. Sebaliknya, mereka sembayang menghadap Kaabah. Kaabahlah batu. Dan mereka sujud depan Kaabah. Bukankah berarti mereka menyembah Kaabah? Dan Kaabah ini batu. Dan batu ada persamaan dengan berhala. Bukankah ini dalam bentuk syirik seolah-olah mereka menyembah berhala? Jadi orang Islam, kamu bukan menyembah Allah. Sebaliknya, kamu menyembah Kaabah. Ini adalah syirik yang besar, wahai orang Islam. Apakah benar dakwaan ini? Bagaimanakah menjawab dakwaan ini? Perkara yang pertama yang perlu difahami, kita fahami semua sama ada orang Islam ataupun bukan Islam, ialah perbezaan di antara kiblat dan juga Kaabah. Kiblat ialah arah untuk kita menghadap di kala mana kita menyembah Tuhan. Dan untuk makluman tuan-tuan, bahawa dalam Bible pun ada menjelaskan tentang kiblat. Kita akan bincangkan selepas ini. Penjelasan di sini, kiblat, apabila kita sebutkan kiblat ialah arah. Manakala Kaabah itu yang menjadi kiblat bagi umat Islam. Umat Islam menyembah Allah SWT dengan mengarahkan dirinya menghadap kepada Kaabah. Kaabah merupakan kiblat kepada umat Islam. Ingat poin ini? Kaabah merupakan kiblat kepada umat Islam. Namun demikian, sedarilah bahawa di dalam Bible terdapat banyak ayat-ayat yang menyatakan bahawa Tuhan telah mengutuskan para rasul sebelum Yesus, di mana mereka menyeru kaumnya supaya menyembah Tuhan dengan menghadap kiblat, di mana kiblatnya ialah Baitul Maqdis.
Apakah ada dalil dakwaan ini? Apakah benar Bible menjelaskan, memerintahkan umat manusia untuk menyembah Tuhan dengan menghadap kiblat? Tuan-tuan boleh rujuk dalam Daniel chapter yang ke-6 ayat yang ke-10. Saya bacakan ayat ini untuk menjadi rujukan tuan-tuan. Now when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room, where the window opens toward Jerusalem. 3 times a day, he got down on his knee and prayed, giving thanks to his God, just as he had done before. Apabila Nabi Daniel mengetahui bahawa perintah telah pun dibuat, he went home to his upstairs room. Dia balik ke rumah, di mana bahagian atas rumahnya, the window opens toward Jerusalem. Ada pintu, ada tingkap yang menghadap ke arah Jerusalem, iaitu kiblatnya. 3 times a day, he got down on his knee. 3 kali satu hari, dia akan sujud, merendahkan, merukuk, menyembah Allah SWT, menyembah Tuhan, giving thanks to his God, menyembah Tuhan, seperti mana yang biasa lakukan dengan menghadap ke arah kiblat, iaitu Baitul Maqdis. So Bible menjelaskan di sini Nabi Daniel alaihissalam bersembahyang menyembah Tuhan, menghadap kiblat, dan kiblatnya adalah Baitul Maqdis. Perkara yang sama juga disebutkan dalam Al-Zaki chapter 44 ayat yang keempat, di mana Nabi Al-Zaki menyatakan bahawa, saya bacakan ayat ini, lalu dibawanya aku melalui pintu gerbang utara ke depan bait suci, the front of the temple, ke depan bait suci. Aku melihat sungguh rumah Tuhan penuh kemuliaan, maka aku sujud menyembah. Ya, aku sujud menyembah dengan sujud ke arah rumah suci, iaitu Baitul Maqdis. Bukankah sujud ke arah Baitul Maqdis ini kiblat juga dinyatakan dalam Bible? Okay. Dalam Mazmur chapter yang ke-5 ayat yang ke-8, tuan-tuan cuba hayati betul-betul ayat ini. Bila kita hayati, kita akan nampak dalam Bible juga sebenarnya memerintahkan penganutnya ataupun umatnya untuk menyembah Tuhan dengan menghadap kiblat. Ini dinyatakan dalam Psalm chapter yang ke-5 ayat yang ke-8. But I, by your great love, can come into your house in reverence. I bow down towards your holy temple. Menjelaskan bagaimana Nabi Daud alaihissalam, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Ya, towards your, I bow down towards your holy temple. Aku sujud kepada kamu ya Allah ke arah rumah sucimu. Bukankah ayat ini secara jelas menyatakan Nabi Daud sujud ke arah kiblat Baitul Maqdis? Dalam Psalm juga chapter 138 ayat yang kedua, I will bow down towards your holy temple and praise your name. Aku akan sujud ke arah rumah sucimu, iaitu Baitul Maqdis yang suci, memuji namamu. So ayat ini sekali lagi menjelaskan Nabi Daud alaihissalam sujud menyembah Tuhan menghadap kiblat, yaitu Baitul Maqdis. Bukankah nampak di sini persamaannya? Poin yang ketiga, di mana umat Islam menghadap kiblat, dan Bible juga mengajarkan di mana Tuhan memerintahkan mereka untuk menyembah Tuhan dengan menghadap kiblat. Di mana kiblat yang dinyatakan di sini ialah Baitul Maqdis, sedangkan kiblat bagi umat Islam ialah Kaabah. Untuk makluman tuan-tuan semua, di awal syariat sembahyang, umat Islam bersembahyang menghadap Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis. Datanglah orang Yahudi mendakwa, ini adalah rumah suci kami, kenapa kamu menghadap rumah kami? Lalu Rasulullah SAW mohon pada Allah SWT, umat Islam mohon pada Allah SWT agar dipindahkan ke Kaabah, dan Allah mengkabulkan permintaan ini
dengan Allah memalingkan Kaabah, kiblat umat Islam kepada Kaabah. Kita akan lihat dalam poin yang berikutnya. Okey. Apa yang saya nak tekankan di sini ialah ada persamaan ayat dalam Bible dan juga ayat Al-Quran, di mana Allah SWT menjelaskan, Tuhan menjelaskan bahawa sembahlah Tuhan kamu dengan menghadap kiblat, iaitu Baitul Maqdis, dan juga bagi umat Islam ke Kaabah. Okey. Poin yang keempat, bagaimana pula Jesus? Apakah Jesus menyembah Tuhan dengan menghadap Kaabah, dengan menghadap kiblat? Jawapannya, ya. Apakah benar dakwaan saya ini? Kita lihat ayat dalam Bible, ya, di mana Bible menjelaskan hakikat ini. Jesus, bagi umat Islam meyakini Jesus adalah seorang nabi yang diutuskan oleh Allah SWT. Dan dalam Bible juga banyak ayat di mana Bible menjelaskan Jesus adalah Rasul yang diutuskan kepada Bani Israel. Saya akan bincangkan perkara ini dalam video yang lain, dan telah pun saya bincangkan juga dalam video-video sebelum ini bahawa Jesus adalah Rasul yang diutuskan kepada Bani Israel. Semua dalil-dalil daripada Bible, ya. Okey. Kenyataan saya, Jesus menyembah Tuhan sebagai seorang Rasul, sebagai seorang manusia. Dia menyembah Tuhan dengan menghadap kiblat, iaitu kiblatnya Baitul Maqdis. Di manakah dalilnya? Kita lihat, Jesus dilahirkan dalam keluarga Yahudi, membesar dalam masyarakat Yahudi. Ini dinyatakan oleh Hans Kom dalam buku beliau Jesus Between Yesterday and Tomorrow. Dan Irwin Zitline dalam buku dia Jesus in His Time menjelaskan Jesus was born in Jewish family, grew up in Jewish family. Jesus dilahirkan dalam keluarga Yahudi, membesar dalam keluarga Yahudi, and practice Jewish tradition, dan dia melaksanakan ataupun mengamalkan tradisi-tradisi agama Yahudi. He went to synagogue every Saturday. Jesus pergi ke sinagog. Sinagog ialah rumah ibadat orang Yahudi. Setiap hari Sabtu. Jesus tidak pernah pergi gereja, ya. Jesus tidak pernah pergi church sebab zaman Jesus tidak ada gereja. Ya, zaman Jesus tidak ada gereja. Jesus pergi sinagog setiap hari Sabtu. Jesus celebrate Passover, not Christmas. Jesus menyambut Passover, bukan Christmas. Ini kenyataan Hans Kom, ini kenyataan Irwin Zitline. Saya memetik kenyataan beliau, di mana Jesus mengamalkan ajaran Yahudi. Bahkan dalam Matthew chapter yang kelima, ayat 17 hingga 18, tuan-tuan boleh rujuk ayat ini, di mana Jesus mendakwa bagaimana dia melaksanakan perintah nabi-nabi sebelum beliau, sebelum baginda. Perhatikan ayat ini. Matthew chapter 5 ayat 17 hingga ayat 18. Think not that I have come to abolish the law or the prophet. I have come not to abolish them, but to fulfill them. Jangan kamu sangkakan aku datang untuk menafikan, untuk memansuhkan, untuk menolak, to abolish, untuk menafikan, untuk menolak ajaran kitab Taurat, or the prophet, dan ajaran kitab-kitab Nabi sebelumku. I come not to abolish them. Aku datang bukan untuk menafikan ataupun menolak kitab ini, but to fulfill them, tetapi untuk melaksanakan ajaran kitab ini. Ini pengesahan daripada Jesus sendiri, bahawa Jesus datang untuk melaksanakan ajaran Taurat dan ajaran kitab-kitab Nabi yang saya sebutkan tadi. Dan di antara ajaran kitab ini ialah sujud menghadap kiblat, di mana kiblat mereka ialah Baitul Maqdis. Jadi Jesus juga pergi ke sinagog, sujud ke arah Baitul Maqdis. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Bible di mana ibu Jesus, Maryam, bersama dengan Yusuf pernah membawa Jesus ke sinagog di Jerusalem, ke Jerusalem. Dan ayat ini secara jelas Jesus melaksanakan perintah para rasul yang diutuskan sebelum baginda. Ayat yang ke-18 berbunyi, For truly I tell you, until heaven and earth disappear. Dan aku nak jelaskan pada kamu, sehingga berlakunya kiamat, sehingga belum binasanya, selagi mana tidak binasanya langit dan bumi, not the smallest letter, not an iota, tidak satu huruf pun, tidak satu titik pun, will disappear, tidak dilaksanakan, melainkan aku
pasti akan melaksanakan. Until all will accomplish, melainkan semuanya akan kulaksanakan. So ini penegahan Jesus sendiri, bahwa Jesus mengikuti ajaran para rasul yang diutuskan sebelumnya, dan antara ajaran para rasul ialah sujud menghadap kiblat ke arah Baitul Maqdis. Jadi kenapa kamu nak pertikaikan umat Islam sujud ke arah Kaabah yang merupakan kiblat bagi umat Islam dengan menyatakan bahawa ini penyembahan berhala? Sedangkan kamu tidak menyatakan bahawa para rasul-rasul yang kamu muliakan, Nabi Musa, Nabi Daniel, Nabi Al-Zaki dan sebagainya, sujud ke arah Baitul Maqdis yang juga dibuat daripada batu. Tapi kamu tidak menyatakan mereka menyembah berhala. Tapi kenapa kepada umat Islam kamu nyatakan mereka menyembah batu, menyembah Kaabah? Bukankah ini satu penyelewengan fakta? Ya? Cuba kita rujuk dalam Gospel yang ditulis dalam bahasa Greek. Ya? Kenapa saya sebut dalam bahasa Greek? Sebab Gospel ditulis kali pertama dalam bahasa Greek. Me nomeste hotai elton katalusai ton monon hetos prophet. Hetos prophet. Cuba perhatikan betul ayat ini. Me nomeste hotai elton katalusai. Me nomeste, think not, jangan kamu sangkakan. Hotai elton, aku diutuskan, katalosai, untuk to abolish, untuk memansuhkan ton monon, undang-undang Taurat, hetos prophet dan kitab-kitab Nabi sebelumku. Ok elton katalosai ala plerosai. Sebaliknya, aku diutuskan katalosai, bukan untuk memansuhkan. Katalosai bukan untuk memansuhkan, ala plerosai. Bahkan aku datang untuk melaksanakan ajaran kitab Nabi-Nabi ini. Ini penegasan Jesus sendiri, bahawa Jesus melaksanakan, mengikuti ajaran yang dibawa oleh kitab-kitab yang dibawa oleh Rasul sebelum Jesus. Antaranya ialah sujud menghadap ke arah kiblat Baitul Maqdis. Dan ini selari dengan apa yang Allah sebutkan dalam surah As-Saff ayat yang ke-6. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di Ahmad. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah As-Saff ayat yang ke-6. Dan ingatlah ketika mana Isa putra Maryam berkata kepada kaumnya, wahai Bani Israel, sebutkan tadi Jesus diutuskan kepada Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, aku adalah Rasul yang Allah utuskan berkamu. Quran menjelaskan Jesus sebagai Rasul, seperti mana juga dakwaan Bible Jesus sebagai Rasul. Ayat yang saya nak tekankan kat sini ialah musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, membenarkan kitab Taurat yang dihantar, diberikan kepada Rasul sebelum Nabi Isa AS. Jadi ayat dalam Matthew chapter yang kelima, ayat 17 dan 18 selari dengan ayat Quran dalam surah Saf ayat yang ke-6, ya, di mana Nabi Isa AS berpegang pada kitab-kitab Nabi sebelum baginda. Jadi di sini jelas bahawa ada perbezaan menghadap kiblat dengan menyembah kiblat, menghadap Kaabah dengan menyembah Kaabah, menghadap Baitul Maqdis sebagai kiblat dengan menyembah Baitul Maqdis sebagai Tuhan. Ya, Bible memerintahkan umatnya untuk menghadap Baitul Maqdis, menyembah Tuhan, menghadap Baitul Maqdis, bukan menyembah Baitul Maqdis. Demikian juga Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk menghadap kiblat dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah SWT sendiri jelaskan bahawa Nabi Ibrahim yang meninggikan Kaabah ini bukan sujud kepada Kaabah, tetapi sujud menghadap Kaabah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah tidak menyatakan Nabi Ibrahim melakukan syirik. Perhatikan ayat ini. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifin wal qa'imin war ruk'is sujud.
dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-26. Ingatlah peristiwa ketika kami tentukan bagi Nabi Ibrahim tempat Kaabah untuk membinanya. Lalu kami berfirman kepadanya, janganlah engkau sekutukan sesuatu pun denganku. Lihat di sini. Allah menjelaskan bahawa Nabi Ibrahim yang sujud kepada Tuhan dalam keadaan membina Kaabah, sujud kepada Tuhan menghadap Kaabah ini bukan dalam keadaan menyekutukan Tuhan. Bahkan bersihkan rumah Kaabah ini bagi orang yang tawaf, bertawaf meliling Kaabah, sujud, kemudian orang yang berdiri dan rukuk serta sujud mengerjakan sembahyang dengan menyembah Allah SWT menghadap Kaabah. Jadi kena bezakan di sini menghadap kiblat dengan menyembah kiblat, menghadap Kaabah dengan menyembah Kaabah, menghadap Baitul Maqdis dengan menyembah Baitul Maqdis. Sebab itulah, kalau kita perhatikan dalam Islam, sekiranya kita tidak mampu untuk menghadap kiblat ketika kita sembahyang, kita boleh hadap di mana saja, kita boleh menghadap di mana saja. Kita tidak perlu menghadap Kaabah sekiranya kita tidak mampu. Contohnya, apabila kita sedang musafir, naik kapal terbang, naik kenderaan, nak sembahyang, tidak boleh nak menghadap Kaabah, maka dikala itu hadaplah diri ke mana saja. Dan Allah SWT jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-115, walillahil masyriq wal maghrib, milik Allah lah apa yang di timur dan di barat. Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah, di mana saja kamu hadapkan diri kamu, itulah wajah Allah SWT. Innallaha wasi'un alim. Innallaha wasi'un alim. Sungguhnya rahman Allah maha luas dan Allah maha mengetahui. Berarti di sini Al-Quran mau menegaskan pada orang ramai bahawa kesatuan umat Islam dalam beribadat menghadap Kaabah. Namun seandainya tidak mampu dengan whatever reason, apa alasan sekalipun, sembayanglah ke arah mana, sebab di mana sahaja kamu arahkan, kamu akan lihat kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Dan ini buktinya kita bukan menyembah Kaabah. Ini buktinya bukan kita menyembah Kaabah. Dalam masa yang sama, pertukaran peringkat awal dahulu umat Islam bersembahyang menghadap Baitul Maqdis. Kemudian Rasulullah minta supaya ditukar kepada Kaabah, di mana orang Yahudi mendakwa inilah rumah ibadat mereka, Baitul Maqdis. Allah memperkenankan permintaan Rasulullah SAW. Namun tahukah anda bahawa pertukaran kiblat ini telah dinyatakan dalam Bible? Namun tak ramai mereka yang mengetahui. Tak ramai orang Kristian yang mengetahui. Sebab itulah saya menyeru kepada saudara-saudara yang mencari kebenaran, sama ada yang sudah murtad ataupun yang masing-masing mencari kebenaran, mereka yang nak meningkatkan keimanan, boleh hayati Bible, tengok apa kandungannya. Banyak lagi kebenaran-kebenaran yang wujud di situ. Di antaranya di sini tentang pertukaran kiblat, di mana tuan-tuan boleh rujuk dalam John chapter yang keempat ayat 20 hingga 24. Secara jelas menyatakan, saya ambil ayat yang ke-20. Jesus reply, believe me, a time is coming when you worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. Jesus menjawab, akan tibanya waktu nanti di mana kamu menyembah Tuhan bukan di bukit ini dan juga bukan Jerusalem. Berarti perubahan kiblat daripada Jerusalem ke tempat yang lain, dan ia berlaku zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana peringkat awal umat Islam beribadat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Lalu Allah perintahkan umat Islam untuk menukar arah kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah. Dan boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Allah SWT akan melihat wajah kamu menghadap ke langit. Falan walliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai, yaitu ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Oleh itu, hadapkanlah wajah kamu ke Masjidil Haram. Inilah perubahan kiblat umat Islam daripada Baitul Maqdis ke Kaabah yang dijelaskan dalam Al-Quran, dan juga Jesus jelaskan perubahan ini di dalam Bible. Untuk makluman, umat Islam mengagungi Nabi Isa AS, mengagumi Jesus. Bahkan antara perkara yang menyebabkan Yusuf SC tertarik, di mana Al-Quran
menyebutkan Jesus sebanyak 25 kali. Al-Quran menyebutkan Jesus sebanyak 25 kali. Al-Quran menyebutkan tentang Jesus sebanyak 25 kali. Dan ayat-ayat yang menyebut tentang Jesus, tentang pujian-pujian terhadap Jesus. Al-Quran juga menyanjung Maryam. Dalam Al-Quran ada surah Maryam. Ya, dalam Quran juga ada surah Maryam. Al-Quran juga ada surah Bani Israel. Dalam Al-Quran juga ada surah yang dinamakan surah Ali Imran yang berkaitan dengan Bani Israel. Jadi, apabila kita menyatakan kita beragama Islam, bukan berarti kita tidak suka pada Jesus. Kita mengagungi Jesus dan kita menghormati Jesus di antara Rasul yang diutuskan oleh Allah SWT kepada umat manusia. Jesus diutuskan pada Bani Israel. Larangan Allah SWT untuk menyembah patung. Di antara kemusyrikan yang timbulkan ialah kamu menyembah Kaabah, Kaabahlah patung, Kaabahlah batu, bukankah sama dalam keadaan kamu menyembah patung? Tuan-tuan, puan sekalian, sidang pendengar sekalian, kalau kita perhatikan, pergilah ke mana masjid, surau, rumah-rumah orang Islam, anda dapati ada tak patung-patung yang menjadi sembahan? Anda dapati tak? Adakah di rumah-rumah umat Islam replika Kaabah yang menjadi sembahan? Tidak ada. Sebab memang hakikatnya umat Islam tidak menyembah patung. Umat Islam tidak menyembah Kaabah. Sebaliknya hanya menghadapkan diri ke arah Kaabah. Kaabah bukan kita menyembah Kaabah. Ya? Hanya menghadapkan diri sebagai satu kesatuan dalam beribadat. Tapi yang kita sembah ialah Allah SWT. Sebaliknya, persoalan yang kamu timbulkan, umat Islam menyembah patung, perhatikan kepada orang Kristian sendiri. Dalam Bible terdapat banyak ayat-ayat yang melarang penyembahan patung. Sebaliknya, ramai orang Kristian yang mengagungkan patung-patung. Bukankah ini bercanggah? Dalam Exodus, worship no God but me. Jangan kamu sembah Tuhan yang lain selain aku. Do not make for yourself images or anything in heaven or on earth. Jangan kamu buat untuk diri kamu image sama ada di langit ataupun di bumi yang menjadi sembahan. Do not bow down to any idol or worship. Jangan kamu sujud kepada patung-patung ataupun sembah patung-patung ini. Dalam Bible terlampau banyak ayat-ayat yang melarang menyembah dan memuliakan patung-patung. Ya, antara ayat yang lain, tuan-tuan boleh rujuk Deuteronomy chapter yang keempat ayat 23. Obey this command not to make yourself any kind of idol. Ingat perintah ini, turuti perintah ini, jangan buat untuk kamu apa-apa patung-patung. Apa-apa patung-patung, sama ada yang dimuliakan ataupun menjadi sembahan. Rujuk juga dalam Deuteronomy chapter 27 ayat 15 hingga 16. God curse on anyone who makes an idol of stone. Any idol of stone. Tuhan mengutuk orang yang membuat patung-patung daripada kayu, daripada batu, stone, batu, wood, daripada kayu, or metal, daripada logam-logam yang kemudian disembah sama ada jadi secara terang-terangan atau secara rahsia. Boleh rujuk dalam Deuteronomy chapter 15, chapter 27 ayat 15 hingga 16. Tuan-tuan boleh rujuk juga dalam Leviticus chapter 26 ayat 1 hingga 4, dalam Jeremiah ayat 10, 1 hingga 8, dalam 1 Corinthians, ini dalam New Testament, ayat 10, 14 hingga 15, 1 Corinthians chapter 6 ayat 9 hingga 10. Kesemua ayat ini melarang daripada penyembahan berhala, melarang membuat patung, melarang membuat statue. Tetapi cuba tuan-tuan lihat, umat Islam tidak ada menyembah patung. Umat Islam tidak ada memuja berhala. Umat Islam tidak ada membuat patung-patung di rumah masjid, di rumah ataupun di surau-surau. Sebaliknya yang berlaku pada masyarakat Kristian yang perlu difikirkan. Mengapa ini berlaku? Terutamanya Katolik yang meletakkan saat Jesus sedang disalib, meletakkan patung-patung Maryam, meletakkan patung orang-orang kudus di dalam gereja yang dipuji ataupun dipuja. Demikian juga pada hari Paskah, ramai di kalangan Kristian Katolik yang memuja patung Jesus yang disalib. Jadi persoalan yang kamu timbulkan, umat Islam menyembah Kaabah, menyembah patung, seperti menyembah patung, rujuk kembali kepada amalan orang Kristian sendiri yang banyak
menyembah ataupun memuja patung-patung, walaupun mereka tidak menyembah seperti mana orang menyembah patung, tetapi diletakkan patung-patung ini di tempat-tempat suci, dimuliakan, bahkan di hari tertentu dipuja. Bukankah ini bercanggah dengan ajaran Bible? Inilah penjelasan saya tentang dakwaan bahawa umat Islam menyembah Kaabah. Umat Islam menyembah batu seperti mana patung. Pada hakikatnya umat Islam tidak menyembah Kaabah, dan beberapa fakta yang dijelaskan persamaan dengan Bible dan Al-Quran, di mana sujud kepada Allah menghadap kiblat ada dalam Bible, ada dalam Al-Quran. Oleh itu rujuklah Bible kamu akan jumpai bahawa perintah Tuhan untuk sujud menghadap kiblat di Baitul Maqdis. Dan penjelasan yang paling penting saya nak tekankan di sini, umat Islam tidak ada amalan untuk menyembah patung-patung ataupun batu-batu. Sebaliknya, di kalangan masyarakat yang beragama Kristian, dalam kalangan masyarakat beragama Kristian, terutamanya Kristen Katolik, ramai di kalangan mereka yang memuja, mengagungkan patung Yesus, patung Maryam, patung Joseph dan patung orang-orang kudus. Bukankah ini gambaran pemujaan patung-patung dan berhala-berhala? Saya harapkan persoalan ini dapat memberikan pencerahan, dan insya-Allah video-video yang lain saya akan jelaskan beberapa lagi kemusykilan ataupun keraguan-keraguan yang ditimbulkan oleh mereka yang mencari kebenaran ataupun mereka yang murtad mendakwa inilah kesalahan yang berlaku dalam agama Islam. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.